Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Kita berhenti betul mana kata? Rambut baca dah kan? Kathul lihyah sebut dah. Shathnal kafain situ. Di antara sifat Nabi, ni Syekh Muhammad dia tak menulis dengan cara datangkan hadis. Dia terus letak je satu. Kalau di dalam kitab Syama'il dia riwayat lah satu-satu tu ada hadisnya. Begitu. Di sini dia terus sebut lah. Di antara sifat Nabi lagi Shathnul kafain. Apa makna shathnul kafain? Ghalidhul asabi'. Jari-jarinya tebal. Maknanya tapak tangan Nabi itu tebal, berisi. Tapak dan jari Nabi ni berisi. Dan di antara sifat tapak tangan Nabi ni dia lembut. Hadis riwayat daripada Sayyidina Anas, dia kata, aku tak pernah sentuh dia kata hatta sutra pun yang lebih lembut daripada tapak tangan Nabi. Tapak tangan Nabi ni lembut. Walaupun sutra katanya tak boleh melawani kelembutan pada tangan Nabi. Itu tangan Nabi. Fi wajhihi tadwir. Pada mukanya itu ada bentuk muka ni bulat. Muka Nabi bulat, tapi kata ulama bukannya bulat sungguh dah. Dia lebih kepada bujur. Lebih kepada bukan muka berkotak petak tak, tapi bujur lah. Bujur muka Nabi. Ada ajul ainain. Ini sifat mata Nabi. Apa makna ada ajal ainain? Atau ada ajul ainain? Ay syadidu sawadihima, iaitu sangat hitam mata dia. Mata Nabi ni hitam. Mata Nabi dia punya hitam, bola hitam tu hitam. Syadidu sawad maknanya sangat hitam. Dia bukan ada setengah orang dia biru Ada setengah orang koko-koko sikit, perang-perang sikit. Tapi mata Nabi tu hitam. Dan mata Nabi ni bercelak. Nabi lahir ni mata dia bercelak. Dengan celak semula jadi. Memang mata Nabi bercelak. Dan dia sebut celak. Belakang sebut celak. Tawilu ahdabihima, panjang bulu mata Nabi. Dan juga hitam bulu mata Nabi. Ahdab makna bulu mata Nabi ni panjang, lentik, panjang, segak lah. Za masrubatin. Za masrubah. Apa dia masrubah ni? Nabi ni orang yang mempunyai masrubah. Masrubah ni wahia sya'arud daqiq, bulu-bulu yang halus, minas sadri, daripada dada, ila surrati, hinggalah ke pusat. Nabi ni ada bulu-bulu yang halus, panjang, daripada atas dada turun mai ke pusat, dia halus sahaja. Kal qadib ay kal ghusni, seperti mana batang dahan. Dia macam halus, panjang, cantik lah maknanya. Bulu perhiasan yang ada pada Nabi tu. Dan juga idza masya tagalla'a, apabila berjalan Nabi ni berjalan tagalla', sifat apa dia, cara jalan Nabi tu. Nabi ni mengangkat kaki dia tak seret lagu orang malas berjalan.
Ada orang jalan seret. Tak, Nabi ni angkat kaki. Seret kasut. Tak, Nabi tak seret. Kadang orang suka, kadang orang jenis berat kaki seret. Hoi, cepat kan kata. Cara Nabi jalan lah. Kebiasaan Nabi berjalan. Kita kalau tak sama macam Nabi buat, kita nak tiru Nabi, dapat pahala. Kita kerana Nabi, kita ikut tu kerana Nabi. Bukanlah kita kata sunnah jalan tu kena angkat, tak. Tapi Nabi jalan begitu, maka kita ikut kerana kita cintakan Nabi, dapat pahala ittiba' dengan Nabi. Dapat pahala ikut lah. Kerana cinta. Orang cinta ni memanglah kan, walaupun benda tu remeh, walaupun benda tu remeh, macam banyak kisah-kisah yang kita dah ceritakan, benda-benda biasa saja, tapi sahabat dia tunduk juga. Itu ceritanya sahabat lagu tu, ikut sungguh-sungguh ikut. Itu orang kata tak makan temikai. Ada sahabat yang tak makan bawang putih, padahal semua tu tak ada masalah. Bukannya satu benda yang haram ataupun sebagainya, melawan daripada sunnah, tidak. Tapi itu dikatakan kelakuan orang cinta. Kalau kita ni cinta kan mau nak ikut kalau kekasih kita suka, you suka warna apa, saya suka warna merah, kita pun suka merah, saya pun merah juga. Kat rumah duk pakai apa, lalu merah, baju merah, saya pakai baju kelawak merah. Saya pun kat rumah pakai baju kelawak juga merah. Nak abang atas suka meniru lah. Maknanya cintalah, cinta. Kisah orang mencinta ini dia akan ikut. Nabi ni cara jalannya taqalla'. Macam mana taqalla' ni sebenarnya? Ka'annama yanhattu fi sababin, seolah-olah seperti mana yanhattu, menuruni, fi sababin. Sabab tu maknanya curam. Ini kita kata apa? Cara berjalan Nabi. Ay yamshi biquwatin, maknanya jalan dengan penuh kekuatan. Bukannya cara orang malas, semangat. Tapi bukannya laju, bukan kalut, tak. Nabi berjalan bukan bagi orang kalut berkawat ke, tidak. Dan bukannya jenis lambat-lambat pelan-pelan, tidak. Nabi jalan ni bersederhana. Sebab ada di riwayat hadis yang lain menceritakan Nabi ni lain, dia jalan nampak tenang tapi laju. Bukannya kita nampak lagu orang tenang malas tu, tak. Tenang malas, tak. Nabi ni penuh kekuatan, cergas. Seolah-olah jalan tu curam. Kita kalau jalan curam tu macam mana? Tak. Kita jadi macam kuat, bersemangat, cergas kan. Jalan kuat. Bukan makna Nabi jalan kalut. Bagi orang sakit faham Nabi jalan laju-laju, kalut-kalut, tak. Nabi tidak jalan kalut. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna, kan. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang ar-rahman ni, mereka ni siapa? Orang yang berjalan di muka bumi ni hauna, tenang, sakinah, penuh ketenangan. Dan Nabi hak paling lagi lah, paling tenang lah. Nabi tu orang tengok dia nampak tenang tapi penuh dengan kekuatan. Nampak kemah Nabi berjalan tu. Lagu orang turun bukit. Gitu. Bahkan Nabi apabila berjalan, di dalam Syama'il menceritakan seperti mana bumi ni dilipatkan baginya. Laju. Nabi nampak tenang. Tapi Nabi boleh memotong satu masafah, satu perjalanan dengan perjalanan Nabi yang tenang itu, yang mana tak dapat dipotong oleh mana-mana sahabat yang berjalan dengan sungguh-sungguh. Sahabat ni berjalan sungguh-sungguh tapi tak boleh berjalan macam mana Nabi berjalan yang tenang. Nabi jalan tenang tapi lipat bumi. Nabi jalan tu sampai boleh dalam hanya beberapa langkah ni Nabi sampai di satu masafah yang jauh, jarak yang jauh, boleh jalan jauh. Sahabat ni terpaksa dengan kekuatan yang penuh untuk nak follow Nabi. Sebab tu kadang-kadang Nabi duduk di belakang. Sebab sahabat ni kadang-kadang kena cergas sikit berjalan supaya boleh ikut Nabi. Tapi Nabi jalan tenang. Itu mukjizat Nabi lah. Allah bagi kelebihan kepada Nabi. Allah lipatkan bumi bagi Nabi. Was-sababu al-hudur, makna dia terjemahlah, maknanya samalah. Maknanya curang. Itu sifat jalan Nabi.
yatala'la wajhuhu kal qamari lailatal badri. Bersinar cahaya mukanya seperti bulan malam purnama. Bulan purnama. Kal qamar seperti bulan, lailatul badri pada malam 15-14 bulan purnama. Ka'anna wajhahul qamar, seperti mana muka Nabi ni macam bulan. Kalau bulan penuh tu kita nampak terang, berseri bercahaya. Muka Nabi lagu tu terang, berseri bercahaya, macam bulan purnama. Anta syamsun anta badrun, orang puji Nabi kan. Anta nurun fawqa nuri, engkau lah matahari, engkau lah bulan. Tu sifat Nabi. Bahkan ada riwayat daripada Siti Aisyah kan, jarum dia jatuh di waktu malam, boleh cari jarum tu apabila Nabi masuk. Nabi masuk ni terang, bercahaya, berseri rumah. Itu sifat Nabi tu. Kita nak dapat lagu ni, bangkit semayang malam. Kita orang yang bangkit semayang malam ni, muka dia ada muka dia berseri. Sebab tu apa dia yang tak sebut? Jalan ni muka pula, muka dia bukan Nabi ni seperti bulan purnama. Qamarun lagu Qamarun. Dan Nabi ini hasanus sauti, mempunyai suara yang merdu. Itu sifat suara Nabi. Suara Nabi ni suara yang terang, jelas dan merdu. Bahkan di dalam hadis ada menyebut bahawa tak diutuskan Nabi melainkan mukanya cantik, segak dan suaranya merdu. Semua Nabi muka segak, tapi Nabi paling segak. Semua Nabi suara merdu, tapi Nabi paling merdu. Ini menunjukkan bahawa antara Nabi Yusuf dengan Nabi kita lebih segak. Antara Nabi Daud dengan Nabi kita lebih merdu suaranya. Dan suara Nabi ni terang, jelas, kuat. Nabi bercakap boleh sampai suara dia ke tempat yang jauh, seperti mana orang lain tu kena angkat suara. Orang lain kena angkat suara, tapi suara Nabi sampai jelas dengar. Bahkan apabila Nabi baca Al-Quran di Masjidil Haram, suara Nabi sampai kepada rumah-rumah orang yang di sekeliling, yang tengah duduk atas katil tidur. Suaranya sampai, Nabi masuk sampai dalam rumah. Itu suara Nabi. Ketika mana Nabi pernah berkhutbah di satu tempat, didengari oleh Abdullah bin Ar-Rawahah. Ketika Nabi suruh duduk, Abdullah bin Rawahah duduk di rumah jauh satu tempat yang jauh, tapi sampai dekat dia pun duduk. Padahal bukan khitab dekat dia. Apa nak abang, suara Nabi sampai kepada dia dan dia imtisal awamir, walaupun bukan untuk dia. Nabi suruh orang depan, Nabi duduk. Suara Nabi ni jelas dan kuat, boleh dengar jauh. Sebab tu Nabi bila berkhutbah didengari oleh semua sahabat-sahabat. Walaupun ribuan sahabat yang main, walaupun jauh ramai duduk, suara Nabi sampai. Sebahagian ulama-ulama diberi karamah seperti ni. Okay. Ulama-ulama Azhar, ulama-ulama yang hebat-hebat zaman dulu, mikrofon tak ada. Zaman lah tak apalah. Ada mikrofon, tak terzahir lah karamah tadi. Tapi ulama dulu jangan. Bahkan diceritakan bahawa ayah dia sekarang pun sama. Ayah dia sekarang pengarang kitab Takribul Ikhwan. Banyaklah kitab Tauhid yang nampak kan. Tazkirah. Baca tazkirah. Karangan dia lah tu. Ayyuhal walad. Ayyuhal walad. Lagi banyak karangan dia, banyak. Mabahasul kalam kat pondok lu. Banyak ustaz macam kan. Kitab-kitab ayah dia. Ayah dia ni, anak murid dia kata, hak duduk kat luar pun dengar. Dia ngajak dalam surau, hak duduk dalam luar ni kan kadang-kadang tak penuh ke apa, orang ramai. Dia pamai duduk kat bawah pondok ni, dengar lagi suara dia. Itu karamah yang Allah bagi. Karamah. Itu semua titisan datang melalui keberkatan mukjizat Nabi lah. Nabinya, hak tingginya. Suara Nabi jelas sampai semua. Dan suara Nabi ni merdu. Mempunyai suara yang merdu. Lagi, sahlul khaddain. Pipi Nabi ini sahlul khaddain. Maknanya apa? Tak timbul lah. Sahl ni maknanya straight macam tu.
Maknanya muka orang kuih lah, bukannya montok, bukannya gemuk tak. Tapi sahlun ni maknanya straight. Tirus. Tirus. Sahl gebu tu putih tak. Ni maknanya apa? Lawan bagi pipi orang gemuk. Kalau orang gemuk dia ada irtifak kata, ada bulat. Ada daging tambah ni tak. Pipi dia apa sifat orang Melayu? Pipi orang kurus tu. Pipi bukan cengkung tu. Ni cengkung. Ni gemuk. Dia sahlun macam tu. Atau pipinya. Itu pipi Nabi. Sifat. Macu lah, segak. Orang segak ni. Nabi ni segala sifat kesegakan ada pada Nabi. Kita nak tahu sifat apa hak paling segak, tengok sifat Nabi. Sebab Allah pilih hak paling segak untuk kat Nabi. Tengok juga kelas. Hak paling segak tu ada kat Nabi. Itu. Kadang-kadang orang suka lagu ni tu fitrah manusia lah. Kadang-kadang dia suka sifat yang berlawanan. Ada orang suka macam ni, ada orang suka sifat ni, ada orang suka macam ni, ada orang suka pipi gemuk, ada pipi suka gemuk, ada suka kecil. Tapi hak mana hak paling segak sekali? Tak tahu nak tahu, tengok sifat Nabi. Nabi sifat dia macam tu, mana hak tu hak paling segak? Hak tu paling segak. Nabi ni pipi dia straight je. Kenal Nabi lah kan, supaya apa? Ada kerinduan kita kat Nabi. Supaya kita ni rindu kat Nabi, supaya kita ni nak ikut Nabi. So kita nak kenal Nabi. Sahabat ni semua menyimpan hadis-hadis ni sampai kat kita. Nak suruh apa? Sebab dia tahu umat-umat belakang ni tak berdan tengok Nabi. Maka macam mana sifat-sifat Nabi? Maka kita ni bayanglah Nabi tiap-tiap hari. Sampai kita rasa rindunya nak jumpa Nabi. Supaya kita ni termasuk di dalam hadis-hadis Nabi kata nanti akhir zaman ada orang yang tak pernah jumpa aku tapi dia rindu nak bertemu dengan aku. Nak rindu macam mana? Nabi pun kita tak tahu macam mana. Kita kena kenal sifat Nabi tu. Dhali'ul fami. Apa makna dhali'ul fami? Tafsir dhali' wasi'uhu, luas. Dhali' ni makna luas. Mulut Nabi ni luas. Mulut ni luas. Ini sifat yang terpuji bagi orang lelaki. Tapi bagi orang perempuan mulut kena kecil. Orang perempuan luas. Maksud orang lelaki luas. Itu menunjukkan atas fasahah. Itu menunjukkan atas kefasihan mulut dia tu. Mulut orang yang luas ni fasih. Kalau orang tua-tua dia nak masuk Minang, dia tengok mulut ada tanda-tanda Jadi mulut Nabi luas. Gigi Nabi tersusun putih dan ada sedikit renggang di tengah ni. Ada sedikit renggang. Itu gigi Nabi. Bila Nabi bercakap ni terpancar nur dan hikmah, nampak seolah mutiara-mutiara yang kelak. Lagu mana orang pun tak tahu. Tapi sahabat kata kami nampak macam tu, nampak mutiara kelak. Atas Sayyidina Muaz pun yang Nabi utus pergi ke Yaman, dia bila bercakap pun macam tu juga. Dia ada renggang juga kat celah gigi dia. Sampai orang Madinah, orang yang yang dengar tu kata apa? Kami tengok mutiara kelak kat celah-celah gigi tu. Lagu mana dia pun nampak cakap nampak kelak mutiara. Tu sahabat Nabi lebih gila. Masya-Allah. Adakah mutiara yang maknawi ataupun mutiara hakiki tu? Allah Allah. Mana ada kelak mutiara ketul kan? Tapi dia pun nampak lagu tu. Dia pun nampak. Ataupun itu cuma ini Allah Allah. Majah kan? Nak abang kata kalam dia yang penuh hikmah tu. Allah Allah. Sawa'ul batni was sadri. Dada Nabi ni apa? Dada rata dengan perut. Sawak sama. Perut dan dada Nabi sama. Bukan dada ke depan, bukan perut ke depan. Perut ke depan hak banyak kali kita perut ke depan. Bukan juga dada ke depan. Dada ke depan dada iblis. Dia dada mendabik dada dia, dada tough iblis tak. Dada Nabi tak sama. Itu dada Nabi. Luas bidang dadanya dan sama dengan perut dia. Asy'arul mankibain. Nabi ni ada bulu-bulu halus yang cantik. Ai kathiru sya'ariha. Di mana? Di mankibain, di kepala bau ni. Dia ada kawasan-kawasan yang ada bulu.
Wazira'ain, dan juga zira'. Ni zira' ni, tangan ni. Ni orang panggil zira'. Ni ada, Nabi pun ada bulu-bulu halus yang cantik. Lengan. Lengan Nabi tu, zira'ain. Wa a'aliyas sadri, semua ataf dekat mana? Ataf dekat asy'arul mankibain tadi. Asy'arul mankibain, asy'arul zira'ain, asy'aru a'aliyas sadri. Nabi juga ada di bahagian atas dada ni. Di bahagian atas dada ni ada bulu-bulu yang halus. Jadi bulu-bulu yang halus ada di bahagian atas dada, kemudian bersambung masrubah. Baca betul-betul masrubah, jangan salah baca. Dalam kitab fiqh ada satu lagi juga bunyi nak sama tapi makna lain. Makna jerutan punggung. Jangan bunyi lain-lain, baca masrubah. Dhammah ra. Itu dada Nabi. Ada bulu-bulu halus. Tawiluz zandain. Tawiluz zandain. Zandain ni asalnya makna tulang. Ni tulang apa? Ni tulang dalam ni. Ni zan. Maksud dari sini ni, kawasan hak tak ada isi. Kawasan hak tak ada isi ni. Ni ada isi. Ni zira'. Ni ada isi. Sini tak ada isi . Di sini Nabi panjang. Bahkan ada kata sejengkai. Man hasara anhu lah min adh-dhira', makna kawasan hak. Kawasan hak ni hak tak ada ni. Tak tu ni, tak ada daging ni. Kan? Tak tahu? Tak tahu. Tulang lengan. Jadi panjang. Tulang lengan Nabi ni panjang. Ada riwayat sebut kata satu jengkai. Satu jengkai. Kita tak sampai. Kita mana sampai jengkai. Ni sampai masuk isi dah. Nabi ada kata sejengkai ni tulang. Jadi Nabi ni jenis orang yang gagah panjang, tulang-tulangnya besar. Gitu. Nabi ni bukannya orang kuih kering, jangan bayang Nabi kuih kering tak. Nabi bukannya jenis tulang kering tak. Dan Nabi bukannya jenis orang gemuk. Nabi mu'tadil, sederhana. Dia orang tengok Nabi ni segak. Sifat dia sederhana. Tak besar sangat. Tak kering sangat tak. Gitu. Rahbur rahah. Apa makna rahbur rahah? Ay wasi'ul kaffi. Tapak tangan Nabi ni luas. Rahah ni rahah. Ni panggil rahah, juga dipanggil kaf. Dipanggil kaf sebab kaf tu maknanya menahan. Ini pun dipanggil kaf sebab apa? Sebab dia boleh menahan. Kita nak tahan apa-apa guna tapak tangan. Juga dipanggil rahah. Rahah ni maknanya apa? Rehat. Sebab apa? Bila kita nak berehat, kita tak tangan kita. Sandak belakang tu kan? Rahah. Ni tapak tangan. Rahbur rahah. Sifat tangan Nabi ni luas. Tapak tangan luas. Kalau tampak orang penuh muka. Rahbur rahah. Ini kata ulama di dalam Muntahasul, dia kata dalil menunjukkan bahawa Nabi ini ada sifat jud wal karam. Nabi ni sifat dia pemurah. Nabi ni sifat dia pemurah. Nabi ni orang paling kaya. Nabi ni orang paling kaya. Diberi kepada dia miftah segala anak kunci perbendaharaan dunia. Nabi Sulaiman memang raja, tapi Nabi ni dibuka segala-galanya bagi dia. Tapi Nabi tak mau. Bahkan kalau ada yang sampai ke dia harta-harta ghanimah, tak ada nabi-nabi yang diberi harta ghanimah. Nabi zaman dulu berperang, tapi harta ghanimah depa tak boleh ambil. Tapi Nabi kita harta ghanimah dapat. Tengok sahabat lah dapat apa? Nabi khumusul khumus dapat dah. Banyak. Banyak Nabi dapat. Tapi Nabi dapat, Nabi bagi. Nabi dapat, Nabi bagi. Kalau Nabi nak jadi orang kaya boleh sangat. Nabi nak jadi orang kaya boleh sangat. Tapi Nabi tak mau. Nabi lebih memilih sifat sebagai seorang hamba. Ashkalul ainain. Itu sifat dua mata Nabi. Apa dua mata Nabi ni? Ashkalul ainain. Tafsir ashkalul ainain ni makna dia tawilu syakkihima. Panjang dia punya syak. Di sini syak ni apa? Hujung ni. Mata Nabi besar bulat, tapi hujung dia tirus panjang. Ini salah satu daripada tafsiran. Tafsiran Simak. Salah seorang ulama lah, dia kata maksud ashkal itu maknanya ni tirus. Tapi tafsir ini
tak menepati bagi lurah. Ashkalul ainain, dia kata tirus, kata ulama, kata Imam Al-Bajuri, dia kata tafsir ini tak memenuhi dalam kitab-kitab lurah, tak. Cuma mungkin dia ambil daripada mana-mana. Tapi yang sawabnya, kata ulama, Qadhi Iyad menyebut bahawa yang sawab, apa makna ashkalul ainain ni? Dia kata merah pada putih mata tu, itu makna ashkalul ainain. Maknanya hak putih ni ada sedikit merah. Itu sifat khusus bagi Nabi. Bukan merah lagu orang sakit mata, bukan merah lagu makpit, tak. Bukan merah tu merah berurat sampai merah tu sakit mata, tak. Tak, ni merah yang cantik, bukan merah terang, tak. Ada sedikit. Sedikit kemerah-merahan. Merah bila campur putih dia nak jadi lagu Bandung lah, pink lah kan. Dia lagu kita kata macam pink lah, no? Tapi bukan hak terang, tak. Ada sedikit. Itu dipanggil ashkalul ainain. Itu tafsiran. Cantik lah, mata Nabi cantik. Manhusul akibain. Manhusul akibain makna dia ay qalilu lahmil akib, sedikit daging ditumit. Tumit Nabi tak berisi, tak gemuk. Pada kita kata apa, tak gemuk lah. Daging dia tak banyak. Ada orang jenis daging banyak, sampai urat-urat dia pun tenggelam, urat keting belakang pun tenggelam kan. Itu jenis daging banyak. Ada hak jenis dagingnya tak banyak. Baina katifaihi khatamun nubuwah, antara dua belekat, dua belekat lah kan, ada cop kenabian. Yang ni kita dah sebut dah hari tu, cerita tentang khatamun nubuwah, itu lebih cenderung kepada sebelah kiri. Maksudnya sebelah kiri lah, tempat di mana syaitan cucuk mewaswaskan anak Adam. Maka Tuhan letak khatamun nubuwah di situ sebagai apa? Pelindung, pendinding. Syaitan tak boleh cucuk. Macam mana bentuk dia? Kazirril hajalah. Zirril hajalah. Macam-macam makna zirril ni. Kalau nak cari dalam kumus memang susah nak cari. Tapi ulama tafsir ada beberapa, sebahagian kata zirril hajalah ni maknanya telur burung siul. Zir maknanya telur, hajalah mana burung, tak tahu apa nama bahasa Melayu, tapi saya cari juga jumpa dalam ni dia tulis burung siul. Tak tahulah orang panggil apa, wallahualam, mungkin tak ada di Malaysia. Dia macam burung merpati juga. Seolah, tapi dia nama dia bukan merpati lah, dia lain. Tapi tulis di situ dah hak bahasa Melayu ni, cari hak jumpanya siul. Mungkin dia suka bersiul kot. Wallahualam lah. Wallahualam, boleh cuba cari burung siul. Kita tengok macam mana. Itu setengah tafsiran. Hajalah. Ada sebahagian baca hajalah nah, fathah ha dan jim. Ada juga sebahagian tafsiran maknanya apa, hajalah ini maknanya rumah yang seperti kubah tu. Itu makna zirul hajalah ni mana. Dia nak cerita apa, benda tu timbul. Ketelok pun timbul rumah macam kubah tu. Dia nak cerita timbul. Jadi perumpamaan sahabat ni dia bagi macam-macam sifat lah. Ada kata begini, ada kata begini. Salah satu yang disebut di dalam hadis katanya zirul hajalah. Jadi ulama kemudian tu duk tafsir apa makna zirul hajalah. Ada hak kata rumah, dia rumah macam kubah, dan kata ulama hak ni hak paling sahih sekali. Sawab. Tengok dalam syarah Imam Nawawi, syarah Muslim, syarah Muslim Al-Minhaj, syarah Muslim bagi Imam Nawawi, ada disebut situ. Dia katanya as-sawab yang masyhurnya apa? Dia macam rumah seperti kubah. Wa kabaidatil hamamah, khatamun nubuwah tu juga seperti apa? Telur merpati. Ni telur merpati lah, ni tak ada terjemah lain lah. Ni tu lah, telur merpati. Bukan seketul telur tu tak, mana ni dia ada naik sikit lah. Ada bonjol naik sikit. Macam telur bulat dia naik. Kita kata bisui lah. Tapi dia bukan bisui. Dia macam telur, dia bujung. Benjolan daging. Dia ada benjolan daging, dia naik. Lepas tu dia ada tulisannya. Itu. Bukan benjol saja. Benjol saja. Ada. Ni dia ada tulis. Cop Nabinya ada. Itu
khatamun nubuwah. Macam telok belum merpati. Perumpamaan tu macam tu, besar telok pun merpati. Allah Alam. Ada riwayat kata macam telok buang unta, itu besar. Tu dah, jadi adalah ulama bahas-bahas lah. Jadi tak besar mana seolah-olah lah burung besar telok burung merpati. Allah Alam. Dia kadang-kadang binatang hak kat negara Arab tak sama dengan binatang hak kat Malaysia. Dia lain, mungkin hampir-hampir kepada sis tapak tangan mungkin lah. Macam telur ayam ke apa kan. Cicak masa pergi Yaman tengok cicak dia, cicak apa ni geli kan tengok besar. Cicak dia besar. Tapi cicak lah, dia cicak bentuk sama, warna sama. Cuma kalau cicak kat Malaysia kita tengok kaki dia 3 macam tu kan. Dia ni sebab dia besar, kita nampak kaki dia, jari dia macam tu, lepas tu hujung dia tu ada bulat lagi. Macam sotong melekat tu. Dia punya apa? Orang panggil apa? Bagi melekat. Bulu. Allah Alam. Cicak Malaysia berani pegang, tengok cicak ya. Gila-geleman nak pegang, besar sangat. Wa kana idza masya, dan adalah Nabi ni apabila berjalan ia ka'annama tutwa lahul ardu, dilipat baginya akan bumi. Bumi ni dilipat. Lipat bumi orang kita kata. Bahasa Melayu kita ambil lipat bumi daripada bahasa Arab. Lipat bumi. Lipat bumi ni maknanya perjalanan yang jauh menjadi singkat bagi kita. Jalan jauh kita boleh pergi, perjalanan yang ambil masa 1 hari kita boleh pergi hanya dalam beberapa jam contohlah, ataupun beberapa langkah. Itu lipat bumi ya. Seperti mana kain hak panjang bila lipat jadi pendek, macam tu bumi hak luas panjang ni bila dilipat jadi pendek. Orang yang boleh berjalan-jalan lagu tu dipanggil ahlul khutwah. Ahli sufi ada banyak ahlul khutwah. Seperti mana ada satu kisah wali Saka ni tawah dekat Kaabah. Tiba-tiba dia nampak ada seorang perempuan tawah dengan satu kaki. Ini riwayat saya dengar, saya tak ingat cerita dari mana. Tapi pernah dengar kisah tu lah. Atau saya tengok kitab tak ingat, tapi benda tu lekat di sinilah kisah dia. Ahlul khutwah waktu ngaji Muqaddimah Hadramiyah dulu dengar kisah ni. Seorang wali besar ni dia nampak perempuan tawah satu kaki. Tapi dia kenal lah dia wali. Perempuan ni wali. Hak tengok tu pun wali. Sebab tu dia kenal. Bila habis tawah dia tanya, mai mana? Dia sebut dia ni dari tempat sekian-sekian jauh. Tak salah India. Jauh India. Jauh. Pasal apa? Dia kata macam mana boleh mai ni? Kaki tak ada ni. Apa cerita? Dia kata kaki aku tinggal kat rumah. Anak duduk tidur. Anak tidur atas riba. Nak duduk anak tidur atas riba. Tak boleh nak gerak dah. Aku tinggal kaki. Cerita lagu Doraemon dengar. Tapi ini kita kata maksud ni cerita pelik lah, tapi dipanggil karamah. Karamah ni memang benda mencari adat. Maksudnya apa? Benda yang tak boleh diterima akal. Kalau orang dengar, orang kata pelik lah. Tak kisahlah. Tak kisah orang tak boleh nak terima apa kan. Tapi benda ni ada diceritakan. Harus pada akal. Itu patah balik lah. Benda ni bukan akidah. Tak mau nak terima. Saya tak percaya lah cerita ni. Ikut suka. Tak mau percaya pun. Tapi ulama cerita kan. Kita hanya serahlah benda tu. Harus pada akal. Patah balik ngaji ilmu tauhid lah. Hukum akal itu kan. Boleh terima pada akal. Nama pun karamah. Kalau karamah hak biasa, kalau hak biasa itu tak nama karamah. Karamah ni mana benda pelik lah. Salah satu karamah, salah satu kemuliaan yang Allah bagi kepada kita adalah percaya kepada karamah. Itu salah, itu kini kata Syekh Taha, adalah satu kemuliaan yang Allah bagi karamah kepada kita. Kita percaya dengan karamah. Sebab tak semua orang percaya dengan karamah. Sebab tu
Dalam kita waktu kita ngaji minhaj kan, saya pernah sebutkan, ada ulama sufi kata apa? Barang siapa yang tak ada habuan daripada ni, jalan depa ni, su'ul khatimah. Apa maksudnya? Habuan tu sekurang-kurangnya apa? Percaya dengan depa. Percaya dengan depa ni. Serah pada depa lah maknanya. Wallahu a'lam. Depa. Nabi ni mana para wali ni karamah dia pun ambil daripada Nabi, titisan yang Allah bagi kepada Nabi tu. Depa pun dapat tempiah berkat Nabi, depa pun dapat karamah sama. Sebab apa? Nabi ni sendiri pun tutwa lahul ard. Nabi pun dilipat bumi bila berjalan, sehingga sahabat ni penat nak ikut belakang. Wa yajiduna fi lihaqihi wa huwa ghairu muqtarithin. Wah, salah baca. Wa yajiduna, macam tu. Baru kena. Salah, wa yajiduna mendapati. Wa yajiduna, dan bersungguh-sungguhlah sahabat ataupun mereka itu fi lihaqihi, pada mengikutinya Nabi. Wa huwa, dan sedangkan Nabi itu ghairu muqtarif. Nabi itu bersahaja ya, dia relax saja. Nabi ni berjalan bukannya memaksa diri dah. Dia berjalan dengan tenang. Tetapi dia boleh memotong satu perjalanan yang mana orang lain tak boleh potong walaupun dengan bersungguh-sungguh. Orang lain bersungguh-sungguh tapi tak boleh potong macam mana Nabi potong perjalanan tu. Mana Nabi boleh pergi satu masafah yang jauh ataupun laju Nabi berjalan walaupun dengan tenang. Hak lain ni hak bersungguh-sungguh pun tak dapat. Itu dia panggil mukjizat. Mukjizat ni apa? Mukjizat ni suatu benda yang melemahkan. Orang lain lemah tak boleh buat, tapi Nabi boleh buat. Itu makna mukjizat. Bukan dengan makna Nabi bersungguh berjalan, tak. Nabi berjalan biasa. Tapi tutwa lahul ard. Bumi ni Allah lipatkan. Itu sifat jalan Nabi. Wa kana, sifat rambut Nabi patah balik. Yusdilu ra'sahu. Nabi ni melepaskan rambutnya. Lepas rambut mai ke jabin, mai ke dahi. Nabi lepas rambut mai ke dahi. Thumma faraqahu. Kemudian Nabi belah tengah. Awalnya Nabi lepas rambut. Sebab apa? Sebab ahli-ahli kitab Yahudi dia lepas rambut dia. Orang Quraisy dia belah rambut. Jadi Nabi apabila tak datang perintah daripada Tuhan pada satu-satu benda, maka Nabi lebih suka buat benda yang sama dengan ahli kitab. Sebab ahli kitab ni daripada ahli agama juga kan. Maka Nabi apabila benda tu tak ada datang daripada mana-mana, mungkin daripada wahyu, daripada Jibril ke, maka Nabi lebih suka tiru. Jadi orang Quraisy dia belah tengah. Orang Yahudi dia lepas rambut dia. Maka Nabi pun suka meniru. Nabi tiru lepas rambut. Kemudian bila datang wahyu, maka Nabi lebih suka dapat daripada Jibril suruh belah, maka Nabi belah dengan sikat dan juga dengan jari. Belah rambut tengah. Ada orang yang suka belah sampai letak pembaris kat nampak lah begitu. Belah rambut kerana ikut Nabi, tak ada masalah. Dan sampai teruslah Nabi belah tengah. Mula Nabi lepas sampai ke ni dahi. Ni ke dahi. Ala jabi ni sampai ke dahi. Belah ke kanan. Bila belah kanan dah, belah kiri lagi satu. Wallahu a'lam, tak tahu. Belah dari tepi. Wallahu a'lam, tak tahu. Yang tanya belah di sini ya, belah tengah lah. Wa kana yurajjiluhu, dan Nabi ni dia mensikat, tarjil rambut, sikat nah. Nabi sikat. Menyamakan lah, kita kata menyamakan rambut dia, sikat lah maknanya. Wa yusarrihu lihyatahu, dan Nabi juga sikat. Nabi ni sikat. Di antara benda yang Nabi selalu bawa walaupun pergi musafir, sikat. Nabi suka sikat janggut ni. Janggut ni sikat. Sunnah Nabi sikat janggut. Nabi buat. Kita tiru Nabi.
kerana cinta kan. Kita tak pernah buat pun. Nabi buat, nak buat gak tak apa. Kerana ikut Nabi kan. Wa yaktahilu bil ismit. Dan Nabi ni bercelak dengan ismit. Ismit ni nama benda galian dalam bumi. Kita nak beli tak tahu ada tak. Tapi kalau tak ada, mana-mana celak lah. Boleh celak dengan apa-apa saja. Tapi kalau nak lagi bagus, celak dengan ismit. Sebab Nabi suruh kita celak dengan ismit. Iktahilu bil ismit. Nabi suruh bercelak dengan ismit. Sebab apa? Sebab Nabi kata fa innahu yajlul basar. Dia menerangkan mata, wa yumbitu sya'ar, dan juga menumbuhkan bulu mata, melebatkan bulu mata. Bulu mata jadi lebat, bulu mata jadi terang. Kita pernah ceritalah kisah Hazami kan. Perempuan yang mata dia boleh nampak sampai masafah yang jauh tu. Sebab apa? Dia suka bercelak. Nabi suka bercelak. Dan salah satu barang yang Nabi sentiasa bawa walau musafir, celak. Celak, kita nak tidak celak. Celak. Dan Nabi bila bercelak, dia witirkan. Buat tiga kanan, tiga kiri. Mulakan dengan kanan. Nak buat macam mana? Boleh buat selang-selang. Mula kanan, satu. Lepas tu, hak sini pula. Lepas tu, kanan lagi, dua. Lepas tu, kiri pula. Lepas tu, tiga. Lepas tu, kiri pula. Jadi, witir tiga sini, tiga sini. Ada yang ulama kira 5, dia tak jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab apa? Nak witir. Nak ganjil kan? Maka 5. 5 tu maknanya dia himpan kedua-dua. Kalau hak 6 tu maknanya hak ni 3 witir, hak ni 3 witir. Begitu. Boleh celak macam mana pun. Tapi itu ulama sebut gitulah, buat selang-selang tu. Ada yang buat dua, lepas tu tutup. 1, 2. 1, 2. Lepas tu 3. Gitu. Jadi buat 2 sini, lepas tu tutup. Ni. Itu cara lah. Alah, kita nak buat 3 sini boleh? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boleh lah kan? Dapat pahala pakai celak tu dapat lah. Itu kaifiat dia, ulama cerita lah. Tak ada masalah lah. Tak ingat, buat macam apa? Yang penting, sunnah pakai. Ismit tu, dia serbuk. Dia, masyarakat Yaman tu beli, dia tak hitam sangat. Wallah alam, kalau dia ada macam-macam jenis, wallah alam. Tapi masa saya pernah beli itu, dia tulis dia kata dia jual ismit lah. Saya beli, dia tak hitam sangat. Dia nak ke merah-merah sikit. Dia nak ikut ni sikit. Jadi pakai tu dia jadi taklah hitam sangat. Dia macam nak merah-merah sikit. Allah alam, kalau ada ismit berbagai saya tak tahu lah. Tapi pernah dulu beli, dia nak merah-merah sikit. Merah-merah gelap sikit. Dia macam pakai eyeshadow ke apa. Okey. Tu dia. Tu celak belakang lah tu. Boleh celak. Tengok depa duk jual tu, ismit juga tulis. Tu hitam kan. Allah alam, boleh jadilah. Itulah tu guna nama lah. Tapi masa beli aman tu mahal beli. Memang ismit ni mahal. Tapi sebab mungkin orang nak bagi laku ada orang suka ismit. Duk cari mana ismit lah kali kilang bocor ismit. Hak tak ismit pun ismit ulang raja. Bagus celak. Dia menguatkan mata kita. 1, faedah menguatkan mata kita. 2, kerana kita ikut sunnah Nabi. Dan Nabi suruh ni, Nabi suruh. Iktahilu. Ada benda yang Nabi tak suruh. Tapi sahabat buat juga sebab nak ikut Nabi. Tapi hak ni Nabi suruh. Hak ni Nabi sendiri memang suruh. Nak pakai celak Nabi kata. Macam sugi Nabi suruh, celak Nabi suruh, pakai serban. Semua itu ada Nabi suruh lah. Boleh 3. Buatlah macam nak buat macam mana pun tak apa, yang penting bagi kena ni 1, 2 nak pejam pun boleh, takut pejam kalau berasa ni buka gitu. Buat selang 1, 2, 3, 4 tu senang. Selang-selang senang. Tak ingat buat macam mana pun 3 sini. Nak buat sekali pun tak apa. Sekali sini tak ada masalah lah. Kok lah tebal sangat, hitam sangat lagi kan. Jenis celak hak jenis bukan hak sebung, hak jenis apa? Kan? Pen tu ada hak jenis pen hak pekat tu. Kan hak tu mau kalau tarik 3 kali tu orang tengok orang lari.
Hak tu tak tahu depa pakai apa. No? Hak hitam sangat tu orang pakai apa tak? Hak macam pen macam gincu kan? Kan macam gincu kan? Ha. Tak tahu pakai apa tu. Tapi hari tu mek ketumbit. Pakai tu hilang. Tu. Penyakit ketumbit hilang pakai dah. Alhamdulillah. Try lah. Nabi pakai macam mana? Dia kata kulla lailatin, tiap-tiap malam, fi kulli ainin, pada tiap-tiap mata, mana kiri kanan lah. Thalatha atrafin 'inda an-nawm, 3 atraf. Mana 3 kali lah. Ketika nak tidur. Pun boleh lah kan, nak bersegak-segak. Siang pakai untuk segak. Perempuan pakai kat rumah lah segak. Boleh nak pakai? Pakai. Siang boleh, malam, tapi eloknya malam kita pakai nak tidur. Siang malam pakai pakai lah. Tapi eloknya pakai. Selama mana tak ada fitnah. Kalau pakai siang jadi fitnah tak boleh macam setengah-setengah kan. Budak-budak lelaki kadang ada di madrasah, sekolah-sekolah kan, jenis jambu-jambu kadang tu kan. Dia pakai celak, dia nampak lagi segak. Lagi abang-abang tengok layak elok pula dah. Tak boleh pakai jenis budak-budak guni, tak boleh pakai. Jangan nak sunah sangat abang ada. Punah lagi. Dia bila benda sunnah mendatangkan fitnah, kau tak boleh. Dia jadi punah. Mak tu nak tidur katanya inda naum wa ka'an. Ini sunnah lah, sunnah. Mata ni kalau kita tak jaga ke, berharga sangatlah. Dan dia main kelabu habis. Susah dah nak ubat. Jadi jaga, lala ni jaga. Di antara nikmat besar. Mudah-mudahanlah kita duk pakai celak-celak tu, kita ikut sunnah Nabi, kita dapat faedah dunia akhirat. Dunia kita dapat cerah mata, akhirat kita dapat pandang zat Allah dan juga tengok Nabi. Ya nazira ya bi'aquba u'idukuma bimasta'adu bihi idh masahul kamilu qamisu yusufa idh ja'al bashiru bihi bihaqqi ya'quba izhab ayyuhar ramadu. Doa yang kalau kita hafal disebut dalam Hasya Bajuri, dia kata tak akan kena sakit mata. Syair dia syair nanya, syair kisah tentang Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf. Nabi Yaqub kan bila teriak sampai jadi selaput tebal. Bila datang Nabi Yusuf kirim baju, Nabi Yaqub ni tak sampai lagi baju dia hidu dah. Nabi Yusuf balik dah kah? Yusuf balik dah kah? Anak-anak dia tak habis-habis lagi dia teringat lagi ke Yusuf. Lagi bila sampai ke rumah, sapu tu cerah mata sampai cerita tu. Aku dah kata Yusuf tak mati lagi. Nabi Yaqub kan, Nabi kan yang biasa. Idja'al bashiru, ketika mana datang berita gembira. Hilang. Idhab ayyuhar ramadu, hilanglah, pergilah wahai ramat sakit mata. Apa syair tu? Siapa sakit mata, apa syair tu, baca banyak-banyak. Itu kata ulama mujarrab, dengan izin Allah lah. Kalau kita kata dengan izin tu syirik pula kan. Dia orang kata marah syirik. Izin Allah belaka. Wa kana ahabbu thiyabi ilaihi alqamis. Ini pakaian yang paling Nabi cinta, suka. Nabi pakai, ada beberapa jenis pakaian Nabi, salah satunya yang Nabi suka. Makna Nabi suka ni apa? Nabi kata Nabi suka ke? Tak, maknanya Nabi selalu pakai. Itu maknanya Nabi suka. Sahabat kata Nabi suka pakai. Sebab apa? Sebab sahabat tengok Nabi selalu pakai tu qamis. Qamis ni apa? Tu Sobri pakai qamis. Qamis ni jubah. Tu tup, dia lah tu, tup. Kita panggil jubah tup, boleh lah kan? Qamis Nabi tak cekak, tak berkancing, tak grip. Tak grip lengan, dia lepas. Itu qamis Nabi sampai ke paras betih. Jadi pakaian kita pakai tak boleh lebih daripada buku lali. Yang lebih daripada buku lali bagi orang lelaki makruh. Bagi orang lelaki lah, bagi perempuan kena lebih kan.
Bagi perempuan lebihkan. Bahkan kata ulama perempuan boleh lebihkan sehasta atau sejengkai lebih daripada buku lali pakaiannya. Melerai lah. Dan mereka ni elok pakai seluar. Jubah pun ada seluar di bahagian dalam. Tapi Nabi qamis orang lelaki pakai atas daripada buku lali. Haram ke pakai sampai bawah buku lali? Tak haram. Cuma ulama kata makruh. Apabila ada khuyalak, haram. Khuyalak ni apa? Dia bermegah-megah. Ini ditanggung pada hadis yang mana Nabi sebut tiap-tiap pakaian yang menyentuh bumi itu dalam neraka. Ada hadis disebut Nabi kata tiap-tiap pakaian hak sentuh bumi neraka, duduk dalam neraka. Maknanya ahli dia lah masuk neraka. Ulama tanggung apa? Memakai atas dasar khuyalak. Dia ada kesombongan. Dia nak menunjuk-nunjuk tentang kemegahan. Maka pakaian yang macam tu menyebabkan dia masuk neraka. Adapun saja-saja memang dah pakaian labuh banyak. Selak banyak bawah kulali. Tapi tak ada siapa lah ada rasa khuyalak ke apa. Itu tak haram. Haram ni kalau ada rasa sesuatu di dalam hati dia dengan pakaian dia labuh. Ada orang tak kata tak boleh haram pakai. Oh dah anti lu. Tengok ulama kata apa Nabi tak kata haram, Nabi kata duduk dalam neraka. Oh haram tu. Tak. Tengok. Apa-apa pakaian apabila melabuh bagi lelaki, melabuhkan lebih daripada buku lali, hukumnya makruh kalau tidak ada khuyalak. Apabila ada khuyalak, sama. Sebab Nabi kata tiap-tiap pakaian. Tiap-tiap pakaian. Labuh. Melabuhkan. Melabuhkan kata ulama hukumnya makruh. Dengan khuyalak haram. Perempuan kena labuhkan. Beserta khuyalak haram. Sama. Perempuan atau lelaki ada khuyalak haram. Kan orang lah jenis pakai sampai walau labuh melerai habis ni. Princess dengan gaunnya atas buka. Kain lebih ke bawah. Rugi kain ni lebih bawah banyak atas tu. Panas orang tolong pegang kan. Kalau ada khuyalak haram. Kalau tak ada tak apa. Melabuhkan dengan khuyalak haram. Tu qamis Nabi. Qamis Nabi sebahagian riwayat Nabi menutup. Ada sebahagian riwayat Nabi buka. Sebab sebahagian ada sahabat yang datang berbai'ah dengan Nabi dalam keadaan apa kita kaji apa tak ada apa Nabi buka butang Nabi tak tutup. Kemudian sahabat mai pegang khatam nubuah Nabi. Sebab Nabi buka. Bahkan Sayyidina Umar pernah dia buka. Sahabat tanya kenapa pasal apa buka? Dia kata aku tengok dulu Nabi pernah buka. Jadi ada kadang-kadang orang macam skema pakai dah Nabi pakai tutup habis. Hak buka ni pasal apa pula? Nabi juga pakai pernah buka juga terang salah. Macam abang Wadin buka. Ikut juga Nabi. Boleh lah. Ya, terang salah. Bukan Nabi perintah dah suruh buka ke tutup dah. Tapi kita kata nak ikut. Tu lah. Sahabat ni pakat-pakat nak ikut apa Nabi buat, nak ikut belakang. Tak kira Nabi suruh ke tak suruh. Kalau kita panas tu kita buka, ikut. Kalau kita duduk tempat yang ni kita tutup, niat ikut dapat belakang. Ya. Nabi kebanyakan pakaian Nabi mengikut situasi. Nabi ni pakai pakaian dia ikut situasi dan Nabi pakai yang mana yang ada. Nabi tak gaduh nak cari-cari tak. Mana yang ada dia pakai. Nabi ada pakaian yang berkancing, ada pakaian yang terbuka. Yang kancing Nabi pakai ketika musafir, yang terbuka Nabi pakai ketika tak musafir. Hak berkancing musafir. Ini kita nak musafir pakai kancing, boleh ikut Nabi. Duduk kat rumah pun nak pakai kancing tak apa. Terbuka pun tak apa. Lebih selesa terbuka kan. Wal bayadu, Nabi juga suka yang putih. Nabi di antara warna-warna yang Nabi suka adalah putih. Tapi Nabi juga pakai warna-warna yang lain. Nabi juga pakai warna-warna. Nabi ada 4 warna pakaian dia. Warna yang pernah dipakai oleh Nabi putih. Dan hak ni hak paling Nabi suka. Hitam. Tapi serban. Nabi tak pernah pakai jubah hitam tak. Nabi pakai serban hitam. Di bawah tu ada sebut. Cuma kita nak sebut warna. Kemudian pakaian yang ada line merah.
Ni, lain merah. Lain merah. Bukan Nabi pakai merah semua, no? Ada larangan. Ketika mana ada seorang sahabat pakai pakaian merah. Nabi kata ni Nabi kata ni pakai ahli kufar. Tapi kata ulama menanggung atas hadis tu, waktu tu bukan haram tang warna tak, tapi haram tang menyerupai kafir. Sebab waktu tu orang kafir banyak pakai merah. Jadi Nabi laranglah sahabat tu jangan pakai merah. Sebab dia kafir. Dia disebut mu'asfar kalau terjemah ni, tapi sebenarnya kalau tengok di dalam syarah dia kata merah. Pakaian yang ada mu'asfar ni yang kena celup dengan warna merah, yang merah semua. Tapi kalau kita mu'asfar ni daripada kuning, kalau kita tengok kumus bahasa kuning kan. Tapi kita tengok syarah hadis merah. Sebab apa? Sebab kuning ni dari merah juga maknanya. Sebab tu digunakan warna merah dengan mu'asfar. Merah. Tapi Nabi larang sebab serupa dengan kafir. Tapi zaman lah dah hilang merah itu penyerupaan dengan kafir. Tapi tetap ada jugalah ada hadis-hadis yang lain macam, jadi tak haram dan tak makruh. Cuma ada sebahagian yang meriwayatkan bahawa warna merah ini perhiasan syaitan. Syaitan kalau nak merah, ni perhiasan dia warna merah. Sebab tu sebahagiannya tak apa nak suka kalau merah ke semua. Tapi kalau merah ada merah lain-lain tu tak apa. Sebab Nabi pakai warna merah. Nabi pakai ada ridak yang ada line merah. Nabi pakai ridak daripada Yaman yang ada line merah. Cuma tak haram lah merah ni. Marah orang pakai apa warna baju merah. Tapi tengok filem-filem Mak Saleh, kalau watak perempuan jahat nak menggoda warna merah. Syaitan dia pakai warna merah. Itu orang kafir tu. Dia buat dah tu. Sebab apa? Depa ada ni depa ingat kan. Watak-watak perempuan jahat nak goda warna merah, perempuan jenis ni warna merah. Di atas syaitan merah. Putih. Tapi tak, bukan jangan kita faham kata tak boleh orang pakai merah tak. Jangan marah orang pakai merah lah. Lagi tengok main apa ni motor merah kan. Dah bukan haram tak? Taklah haram. Cuma kalau nak pilih warna main dan juga satu lagi apa? Hijau. Itu 4 warna Nabi. Lain-lain hijau. Nabi tak pakai juga hak hijau full, lain-lain hijau. Ada ridak yang ada garisan hijau. Sebab dikatakan hijau itu warna ahli syurga. Ahli syurga berpakaian warna hijau. Serban apa Nabi ni suka dengan pakaian hijau. Nabi memuji pakai hijau, Nabi puji. Hijau ni pakaian syurga. Itu warna Nabi pakai. Apa dia? Merah, hijau, hitam, putih, 4 ni. Siapa kata aku nak tiru Nabi, cari 4 ni. Tapi Nabi tak pakai baju hitam. Serban hitam. Cuma sahabat Sayyidina Abu Bakar pakai hitam, serban hitam. Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar, semua ada ketika depa pakai hitam. Bahkan Khalifah Abbasiyah depa punya style hitam. Jubah hitam. Sayyidina Abbas serban hitam yang Nabi pakai tu Nabi bagi kat Sayyidina Abbas. Diceritakan macam itulah. Kemudian serban tu diwarisi kepada pewaris Khalifah Abbasiyah. Diceritakan lagu tu, bukan hadis sahih dak. Bahkan geng Khalifah Abbasiyah ni depa pakai hitam, jubah hitam. Ada sahabat yang pakai Sayyidina Anas kadang depa pakai serban hitam, kadang pakai baju jubah hitam, kamis hitam. Tapi Nabi serban hitam. Tapi sebahagian sahabat dia pakai hatta jubah hitam pun ada yang pakai. Tu fahaman yang perlu diperbetul lah tu. Betul lah. Dia memang ada ura-ura. Tiap satu benda sunnah ni, sebahagian sunnah yang pelik-pelik ni kadang-kadang orang kata itu Syiah, kadang-kadang tu ini sesat. Kadang-kadang Syiah. Dan kadang-kadang orang yang sesat ni dia suka pula pakai itu. Itu dia merosakkan pemikiran orang lah. Dia sebab ada hadis yang cerita akhir zaman akan naik hak panji-panji hitam Allah lah apa makna tu kan. Tapi orang pun pakai nak pakai hitam. Boleh kan? Boleh.
Hatta sebahagian sahabat berkhutbah di hari Jumaat. Nabi masuk Fathu Mekah pakai serban hijau, berkhutbah dengan serban hijau dah. Serban hitam. Berkhutbah dengan serban hitam. Dia tak taklah bertentangan dengan putih. Nabi suka yang putih, tapi kadang-kadang Nabi pakai hitam. Atau sahabat pun sebahagian khutbahnya bila depa naik pakai serban hitam. Ustaz Maizat kadang-kadang dia kata pakai serban hitam. Sebab salah satu serban yang Nabi pakai. Taklah Nabi suruh pakailah serban hitam, jangan duk carilah hadis tu, tak jumpa. Tapi sebab Nabi pakai, kita pun nak tiru macam Nabi. Jangan duk cari Nabi suruh pakai serban hitam kan. Jangan cari ya. Jangan duk cari, memang tak jumpa. Itu 4 warna yang pernah Nabi pakai. Wal hibarah. Hibarah ni apa? Hibarah ni dia kata darbun minal burud, satu jenis. Darbun ni makna sejenis lah. Minal burud. Burud ini jamak daripada burdah lah. Maknanya kain yang bercorak ada line panjang-panjang. Itu burud. Rida, rida ni kain, ni dipanggil burdah ni. Yang ada corak line panjang-panjang ni. Ini dipanggil burdah. Fihi humrah, yang mana ada merah pada dia. Maknanya ada line merah, ada garisan. Macam ni line merah ni. Ada garisan merah. Nabi pakai warna di antara pakaian Nabi yang ada line merah. Bukan merah semua, Nabi tak pakai merah semua. Line merah. Wa kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah kum, lengan, lubang ni, lengan ni. Lengan qamis Nabi ila rusghi, sampai pergelengan lengan. Ini lengan Nabi. Tak pendek sangat dan tak panjang sampai jari tak, tapi sampai lengan sini. Sampai lengan sini. Dan bawah dia sampai betih. Sampai setengah betih. Wala bisa fi waqtin, dan memakailah Nabi pada setengah waktu hullatan hamra. Ini hadis Nabi. Sahabat kata, aku tak pernah tengok orang pakai hullatan hamra ni yang ahsana min Rasulillah, yang lebih segak daripada Nabi. Nabi ni pakai hullatan hamra. Hullatan hamra ni maknanya, hullah ni maksud dia dua pakaian. Dia pakai satu rida, satu pakai bawah. Itu dipanggil pakai atas dan pakaian bawah. Itu dipanggil hullah. Dua pakaian dipanggil hullah. Kalau jubah panjang satu tak panggil hullah. Hullah ni maknanya dua pakaian. Dua lapisan. Dia pakai satu macam mantel tu contohnya. Begini. Satu yang bahagian bawah tutup bawah. Itu hullah dia panggil. Macam kita pakai ada baju Melayu. Baju Melayu kain pelekat dua pakaian dipanggil hullah. Hullah panggil. Di situ terjemah apa? Tak ada terjemah. Tak, apa pun tak tulis. Apa dia? Mengenakan pakaian merah. Jadi disebut hullatan hamra, pakaian, terjemah pakaian merah lah. Tapi seluruh orang faham baju merah. Jangan faham gitu, salah. Sebab Nabi ada larang. Nabi bukan pakai baju merah tak, tapi dia ada line merah. Nabi ada yang namanya apa? Syamlah orang panggil. Syamlah ni lagu mantel apa? Mantel apa? Apa? Mentel apa? Mantel. Apa? Mentel lah. Mantel lah. Mantel. Kan? Macam ni lah. Macam ni. Nabi juga ada pakai macam ni. Jenis pakai tutak macam tu. Macam selimut lah lebih kurang. Okay. Nabi zaman macam Superman tu orang panggil mantel lah. Dia panjang lah, panjang. Macam ridak ni dia tutup. Kan. Dia jenis pakaian letak. Oh, tu macam Pak Arab pakai. Macam mana? Maknanya hak jenis letak tu orang panggil. Macam ni lah, lebih kurang lah. Dia letak. Itu Syamlah. Itu di antara Nabi lah.
Kalau hullah pakaian dua pakaian dalam Wasailul Wusul sebut hullah ini izar dan rida. Ini izar ini rida, izar kain. Nabi pakai kain. Nabi ada seluar tapi tak pernah pakai seluar. Nabi pernah beli seluar tapi tak ada riwayat yang cerita Nabi pakai seluar. Tapi Nabi suruh pakai seluar. Perempuan Nabi suruh pakai seluar yang lebih menutup. Tapi Nabi tak nak. Hatta Sayyidina Osman katanya tak pernah pakai seluar kecuali hari waktu dia nak meninggal tu. Dia dah tahu ni dia pakai seluar. Dia nak ingat. Pakai jubah, pakai kain izar, izar, kain. Sebab dulu-dulu nak menjit-menjit ni, nak cari tukang jit payah, jadi banyak mereka jenis kain hak macam ni saja. Macam ni, sebahagian sahabat macam ni saja kan. Berak begitu saja. Miskin-miskin ke apa, dia pakai gitu je, mudah-mudah ya. Hamra mana belana wa izaran, izarah kain kan. Izar pakaian di bahagian bawah dipanggil izar. Wa rida, rida ni pakaian yang tutup di bahagian atas dipanggil rida. Macam ni, ni rida tak macam ni. Ni di antara pakaian Nabi dia tutup ni. Rida. Wa fi waqtin thawbain a'farain, dan pada sebahagian waktu dua pakaian a'farain. A'farain ni apa? Yang putih bercampur dengan merah tadi, lain-lain. Ni mu'asfar ni. Ni sebut a'farain. A'farain ni mu'asfar tu. Dia daripada yang kalimah yang samalah. Di sini apa dia warna tanah? Sebab putih campur dengan merah dia jadi nak tanah kan. A'far. Bukan putih garis merah. Ada yang garis merah. Kalau a'far terjemah di sini tulis bayat tukhalituhu humrah, putih campur merah. Maknanya warna tanah no? Ya, boleh jadilah. Tu baju komis Nabi tu dalam gambar kan. Dalam gambar komis pakaian Nabi kan? Ada kan? Tu. Tu baju Nabi. Tu tak putih kan? Wa fi waqtin jubbatan dayyaqatal kummain, dan pada waktu Nabi memakai jubah yang dayiqah kummain, maknanya grip lengan. Kita kata grip lah. Grip. Berkancing lah. Jubah. Jubah ni, jubah yang makruf tu jubah lah. Tapi kalau ikut jubah ada takrif asal, dia bukan hak belah tu. Itu qaba, wa fi waqtin qaba. Itu qaba ini yang belah depan tu. Athawb mashquq minal amam kal jubbatil ma'hudah. Dalam Wasail Wusul sebut gitu. Satu pakaian yang terbelah di bahagian depan seperti jubah yang kita duk tahu tu. Kita duk panggil jubah tu. Itu sebenarnya namanya qaba. Disebut di dalam hadis qaba. Itu yang tu. Nabi kadang pakai hak tu. Kita duk panggil jubah tu. Tu Nabi, salah satu pakaian Nabi jubah. Kita kata jubah, dalam tu qaba. Kadang-kadang kalau jubah asal dia apa? Sauban, dia ada dua lapis. Bainahuma hashun, dia ada tengah, ada satu lapisan, dia ada dua pakaian, dua lapis. Allah alam, mungkin hak jenis apa? Parsi punya pakaian tu. Dia jenis apa? Dia dua lapis. Dia ada tengah dia orang buh cotton ke atas. Dia dua lapis. Kita kan setengah pakaian memang ada dua lapis kan. Dia dia dua lapis. Tapi yang kita duk pakai lah apa? Ni qamis dengan jubah lah. Itulah kita duk pakai hari ni tu. Wa fi waqtin imamatan sauda, dan pada sebahagian waktu imamatan sauda, memakai serban yang warna hitam. Nabi pakai serban warna hitam pada sebahagian waktu ketika mana Nabi masuk Fathu Makkah. Ketika mana Nabi nak buka Fathu Makkah, Nabi pakai serban. Dan serban Nabi ni ada panjang dan ada pendek. Yang pendek dikatakan 6 hasta dan yang panjang 12 hasta. 6 hasta lebih kurang
Apa 2 meter ke 3 meter tah? Kan lebih kurang 6. Disebut sebahagian ni ulama panjang ni, panjang nak lilit tu. Ada yang 6 hasta sampai 6 hasta, ada yang sampai 12. Panjang tu. Panjang. Dan daripada Imam Al-Ghazali menyebut bahawa imamah ni dipakai berdiri. Seluar dipakai duduk. Kalau nak pakai serban, diri pakai. Pakai berdiri. Wa arkha tarafaha baina katifai, dan melepaskan tarafnya, ekor antara dua. Taraf ni kata ulama ihtimal. Ada 3 ihtimal. Serban ada 2 ujung Taraf hak mana satu? Ada kata taraf hak tu hak macam Abang Asrul. Taraf tu ekor buah. Ada hak kata hak atas tu. Hak atas selit hak tu. Ada kata cara Nabi kan dua-dua. Maknanya ada 2 ekor. Ada yang kata 2 ekor. Ada yang kata 1. Lepas di mana? Maknanya kadang-kadang Habib Omar kadang tengok ada dia lepas dua-dua Hak selit ni dia lepas, hak satu lagi dia lepas. Jadi 2. Itu muhtamal belaka, ihtimal belaka. Jadi tak salah orang lepas 2 ekor, tak salah orang lepas 1 ekor hak bawah, tak salah orang lepas 1 ekor hak atas. Hak lepas dua-dua pun tak salah. Tak lepas langsung pun tak salah. Sebab ada sebahagian riwayat Nabi tak lepas ekor, tak ada ekor. Macam sebagai ulama Azhar, ulama Tarim, Abang Ibn Tarim tak ada ekor. Habib Omar je, Habib Omar dan pengikut dia ada ekor. Tapi hak sekeliling Tarim, dalam Tarim semua tak ada ekor. Habib Salim tak ada ekor. Habib Abdullah bin Syah tak ada, semua tak ada ekor. Kecuali Habib Omar. Habib Omar dah mana ikut Habib Omar, dia pun ada ekor. Sebab dia ikut Tarim, ribat. Ribat ni semua tak ada ekor. Zul tak ada. Semua tak ada. Itu Tarim. Jadi tak ada masalah. Tapi yang masyhur, yang sunnahnya ada ekor lah. Tapi yang pentingnya jangan terlepas. Lepas daripada pakai serban lah. Pun boleh. Nabi kadang-kadang pakai qalan suah. Ni qalan suah, kopiah. Kopiah sahaja kadang-kadang Nabi pakai. Di rumah Nabi pakai qalan suah saja. Kalau ketika keluar Nabi pakai qalan suah dan serban. Kadang-kadang Nabi pakai serban saja, tak pakai qalan suah. Jadi kadang-kadang Nabi pakai kopiah saja. Kadang-kadang kopiah dan serban. Itu selalu lah. Dan kadang-kadang serban saja tak ada kopiah. Kadang-kadang Nabi jadikan qalan suah ni sebagai sutrah dan sembahyang. Dia letak di bawah serban saja. Boleh belakang lah. Kita tak ada kopiah, tak ada balut. Boleh. Panjang ekor paling pendek ulama kata 4 jari. Sederhananya sejengkal, paling panjang 1 hasta. Paling pendek 4 jari, paling panjang sederhananya sejengkal ni sejengkal. Dan paling panjang 1 hasta. Nabi pakai 1 hasta. Letak di mana? Di belakang. Itu dalam hadis sunnah menyebut Nabi letak di antara kedua. Ada pun sebahagian ahli ilmu dia meletak di depan. Kalau nak letak depan, nak letak kat mana? Kata ulama letak di kanan. Letak di sebelah kanan. Sebahagian ulama sufi meletakkan di sebelah kiri. Sebab apa? Berbetulan dengan hati. Ikutlah mana pun pakai. Balut tak? Dekat no. Wallah alam. Tak salah. Nabi ambil, kalau tak ada imamah ni, Nabi ada ambil mendil. Mendil sapu tangan. Sapu tangan. Kalau tak salah gitulah. Cuba cek balik dalam Syama'il. Ya. Maknanya ambil pakai satu benda yang tutup ilik kepala lah. Tu ada kata apa? Ya, sebab benda yang ikat lilit kepala. Sebab tak salah ada juga ketika mana Nabi dia tak ada imamah, saya ingat tak ada imamah, dia ambil mendil sapu tangan lah. Sebab Nabi ni di antara sunnah dia ada mendil sapu tangan yang dia bawa. Antara sunnahnya rida. Dan serban ni ekor dia kadang-kadang ada sebahagian riwayat muhannak lilit ni. Macam ni jugalah. Ini pun di antara sunnah Nabi. Ini namanya tailasan. Kalau dalam kitab fiqh ke apa disebut tailasan. Tailasan.
Tailasan ni, Nabi waktu mana ketika peristiwa Nabi pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar waktu siang, waktu mana nak pergi ke waktu kan nak lari kan. Pergi jumpa Nabi muqanna, disebut dalam kitab sirah muqanna. Muqanna ni ikna kita ikna muqanna tu apa? Tutup ni muqanna. Nabi muqanna ni cara aja muhannak macam ni. Lilit. Ni lilit ditekuk. Ataupun macam ni. Sunnah. Jadi untuk golongan para masyayikh, imam-imam khalifah, dia kena pakai macam ni, pakai sorban, pakai ni. Sebab apa? Itu dipanggil seragam bagi orang alim. Macam babak orang macam ni pakai. Orang kaki judi takkan dia nak pakai macam ni kan. Kita pun dia takkan pakai. Bahkan kalau pakai lagu ni, dia menolak kita daripada buat maksiat. Takkan kita nak pakai sorban, pakai macam ni, duduk kedai kopi, tapi ada kutuk kan, tak ada kan. Kita tak wani buat lagu tu lah. Kita pergi masjid, kita pergi majlis ilmu pakai lagu ni. Kalau kita nak masuk disco, takkan tak pakai gini. Jadi menegah kita. Ini dipanggil khalwat saghir. Orang disco kan. Ini dipanggil khalwat saghir. Berkhalwat, mata kita ni tak tengok keliling. Tak tengok kiri kanan, maknanya berjalan tu hanya tengok depan. Pakai sunnah. Ni ridak ni sunnah, salah satu sunnah Nabi, letak pakailah, tak teh dua bau ni. Wa fi wa arqa tarafaha baina katifain, letak antara dua ni ke tengah. Wa fi waqtin mirtan aswada min sya'rin, ai kisak. Apa makna mirtan ni? Mana kisak, pakaian yang dipakai di sebelah atas, dipanggil mirtan. Daripada bulu kambing, kisak daripada bulu kambing, dari mirtan. Ni macam ni lah, tak macam ni selimut atas ni, pakaian atas ni dipanggil kisak, dia panggil. Dan di antara sunnahnya Nabi lagi, wala bisal khatam. Nabi pakai cincin. Nak pakai cincin kat mana? Afdal kanan. Tapi ada riwayat datang kiri. Maknanya boleh. Nak pakai kanan pun boleh, nak pakai kiri pun boleh. Pakai di jari kelingking. Sunnahnya pakai di jari kelingking. Kelingking mana? Kelingking kanan afdal. Tak, ataupun kelingking kiri. Batu pun boleh, tak ada batu pun boleh. Kalau ada batu, Rasulullah jadikan di sebahagian dalam tapak tangan. Batu tu di bahagian tapak tangan, bukan di luar. Tapi kalau kita nak pakai kat luar pun tak apa. Tapi kalau nak ikut sunnah Nabi, Nabi letak di tapak tangan. Letak di tapak tangan. Itu cincin. Nabi ada disebut Nabi memakai akik. Akik Yaman. Batu akik. Dan Nabi pakai cincin sebab apa? Sebab ada sahabat, bila mana Nabi nak tulis surat, sahabat kata orang tak terima kalau tak ada cop, maka dia buat cop Nabi. Maka cincin Nabi terukir Muhammad Rasul Allah. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Walaupun baca Muhammad dulu, tapi apabila ada kalimah Allah, letak di atas. Letak di atas. Sebab itu kaedah khat, apabila orang nak menulis khat, dia buat tarkib susunan, cantumkan, buat bulat lah apa. Kalau ada lafzul jalalah, mesti letak di atas. Carilah kat mana-mana orang buat khat pun, lafaz Allah, dia akan letak di atas. Kalau siapa letak kat bawah, dia tak kerti. Orang belajar khat itu asas. Dia diajar. Nak tulis khat, dia kata, kalau ada lafzul jalalah, Bismillah, Allah tu kena atas. Kalau hak jenis, buat tarkib susunan lah. Saya nak mula. Nabi pakai akik Yaman. Akik ni ada banyak jenis. Yang paling baiknya hak merah ke hitam-hitaman. Kadang-kadang tertipu, ada hak hitam. Hak paling baik sekali merah sampai hitam. Merah jadi nak ke hitam. Itu paling baik. Merah pekat. Kalau suluh tak tembus.
Itu namanya, kalau istilah di Yaman dipanggil syafatul abad. Syafatul abad, syafah bibir, abad hamba, bibir hamba sebab dia hitam. Itu hak merah hitam. Hak tu hak paling mahal tu. Yang mahal kata atas lah sebiji pun. Nombor 2 elok merah. Namanya orang di sana sebut kibit ataupun kabit. Dia merah. Dia bukan delima. Akik dia ada hak merah sampai nak gelap, ada hak merah. Merah macam merah hati. Kita tengok tu merah hati. Hak syafatul abad tadi dia hitam. Kita tengok dia hitam tapi sebenarnya dia merah. Merah sampai hitam. Kalau kita suluh pun dia jadi kita nampak dia cenat merah-merah. Merah beku, darah beku tu. Dia ada hak akik yang hitam tu, dah hak tu murah. Jangan tipu. Kalau kita tengok hitam memang hitam tu, suluh pun hitam. Tu bukan mahal tak. Hak mahal ni hak merah sampai hitam. Tu paling mahal tu. Suluh pun kita nampak macam merah. Nombor 2, suluh tembus tapi nampak merah. Suluh dengan lampu dia tembus, dia nampak urat-urat. Cari hak ada urat, tak ada urat tu orang kata tipu lah kan. Tu nombor 2, kibit. Sebelah tu hak kuih jenis jadi kuning. Tu kuih murah lah. Muassal lah, ada nama dia pun macam-macam bertukoli lah. Macam-macam pun nama. Ada yang putih, itu pun akik juga. Ada macam corak pokok di dalam urat-urat. Ada yang hijau. Akik ni ada banyak jenis lah. Tapi yang paling baik hak merah tu. Atau yang paling mahal, yang paling baik lah. Bahkan ada kelebihan lah. Siapa yang pakai akik ni, disebut di dalam kitab-kitab orang yang sebut yang pakai akik ini, salah satu faedahnya tak kena sihir. Salah satu faedahnya murah rezeki. Pakai akik ni. Ada beberapa, setiap batu dia ada faedah-faedah. Tu ulama cerita lah. Tu pun jangan duk carilah, cari hadis tak jumpa lah tu. Tu ulama cerita kelebihan jenis-jenis batu lah. Sebab Nabi pakai batu akik. Pakai batu akik. Tapi mahal sikit lah. Pakai cincin lah. Cincin apa pun tak apa. Pakai jari cincin. Jari ni harus. Kita kadang tak mak pakai ni, pakai jari ni. Ini harus pakai jari ni. Ini makruh. 2 makruh. Sayyidina Ali pernah pakai. Nabi suruh buka, jangan pakai hak ni, kata, untuk orang lelaki. Makruh. Hak ni tak dibincang sebab tak nak siapa orang pakai. Nak ada orang pakai jari ni. Dia pakai jari ni. Benda tak ada orang buat, Nabi tak larang. Sebab apa? Dah tak ada orang buat, nak larang apa? Macam makan nasi pakai kaki ya. Nabi mana larang makan nasi pakai kaki? Sebab orang tak nak buat. Macam mana? Maksud? Tak boleh pakai banyak. Sebahagian ulama kata haram pakai 2. Ada banyak cincin tak apa, pakai. Tak boleh. Ada ulama bincang lah. Ada yang kata pakai 2 tak apa. 2 tak apa. Pakai lebih tak boleh. Pakai penuh tak boleh. Ada hukum, ada ulama kata haram pakai lebih. Sebab perak dikatakan haram bagi lelaki kecuali pada benda yang diharuskan, iaitu apa? Cincin. Maka diharuskan pakai 1, Nabi pakai 1. Maka tak boleh pakai 2. Tak lama. Ada kata tak boleh pakai 2, 1 jari ni berdua tak boleh. Ada kata maksudnya 1 tangan ni 2 tak boleh. Ada yang kata 2 boleh, lebih boleh. 2 sini 1 sini 1. Ada ulama kata sampai 2 pun tak boleh. 1 saja. Okey, 1 sini atau 1 sini. Contoh lama nak pakailah perak. Nabi masa ketika mula buat, Nabi pakai besi. Jibril suruh buang. Buat pula daripada tembaga, Jibril suruh buang. Buat dengan perak, Jibril tak kata apa. Maka pakai hak perak lah. Sebab ada sebahagian sahabat dia pakai, walaupun hadis dia bincang lah, maksudnya sahabat tu pakai dia pakai cincin tembaga. Nabi kata aku ada bau asnam, bau berhala, dia kata. Ketika mana pakai besi, Nabi kata ni pakai neraka. Lepas tu bila pakai perak, okey. Ada ulama kata makruh lah, apalah. Tapi Imam Nawawi memilih tidak makruh. Boleh pakai walaupun besi, berdasarkan hadis litamis khataman wala min hadidin ya. Pakailah cincin walaupun daripada besi. Hadis tu ketika mana nak buat meresik kan. Tunang, cincin ke, kahwin cincin. Imam Nawawi kata
tak makruh berdasarkan hadis tu, tak makruh. Boleh pakai besi pun. Kita pakai sunnah Nabi pakai. Tu yang murah noh, buat macam mana? Hak tu yang mampu. Emas haram emas. Ada kelebihan, setiap batu ada kelebihan. Batu asalkan dia original, dia ada kelebihan. Lebih-lebih lagi akik kan. Pakai. Kita kadang pakai dia buang mata. Saya ada cincin tapi tak pakai sebab apa? Tinggal mata lupa. Dia kalau wuduk ni tak payah cabut sebenarnya, buat macam tu saja, tapi kadang-kadang kita cabut. Cabut tu lupa lagi. Tu yang tinggal, tu yang mana kalau hak murah tak apa, hak mahal-mahal tu aduh. Tu yang. Tapi dapat pahala lah bila kita pakai niat nak ini, walaupun kata ulama walaupun pinjam, walaupun sewa, dapatlah pahala sunnah memakai. Mai tak nak pinjam, lawa cincin nak pinjam. Ambil pahala sunnah pakai cincin. Walaupun pinjam tak apa. Dan cincin sahabat ni dia ukir, ada tulisan. Nabi Muhammad Rasulullah. Sahabat Sayyidina Bakar ada tulisan dia, Sayyidina Ali ada tulisan dia, Sayyidina Umar ada tulisan dia, Sayyidina Umar ada masing-masing tulis mengikut perwatakan masing-masing. Sayyidina Umar tulis dia garang-garang sikit. Tulis nama Allah dan sebagainya, doa dia. Boleh tulis tapi jangan masuk jamban lah. Tulis nama Allah jangan masuk jamban. Okey. Kemudian katanya di antara yang Nabi pakai wal khuf. Khuf ni tahu nak khuf Khuf tu macam hak stokin hak kita sebut itu tu lah. Hak bincang dalam kitab fiqh tu. Dan juga yang terakhir, Nabi ni memakai kasut. Ada ketika tak Nabi tak pakai kasut, ada juga ketika Nabi tak pakai kasut. Tapi Nabi ada riwayat Nabi suruh pakai kasut lah. Nabi tak bagi pakai sebelah tak pakai. Jangan sebelah pakai sebelah tak pakai. Pakai dua-dua, tak mau buang dua-dua. Kalau tak mau buang dua-dua, kalau nak pakai dua-dua. Nabi ketika mana Nabi duduk tak mau pakai, Ibnu Mas'ud yang akan pegang. Ibnu Mas'ud ni dia kita kata macam bodyguard Nabi lah. Ibnu Mas'ud ni bila musafir Nabi rehat dia akan jaga. Kemudian dia kejut Nabi. Bila Nabi bila mana Nabi jalan, dia pakaikan kasut pada Nabi. Bila Nabi nak berhenti cakap apa, nak dia tolong ambil kasut Nabi. Ketika mana Nabi nak balik rumah, dia berjalan dulu. Dia iring Nabi. Dia pegang tongkat, dia jalan Nabi. Sampailah Nabi masuk rumah. Nabi ni sifat kasut Nabi macam itulah. Ditunjuk dalam gambar, dia hujung dia nak macam lidah, dia ada ramping sikit di tengah. Dan dia ada dua tali. Di celah dekat jari telunjuk tu kan. Sebab apa kasut Nabi runcing macam tu? Sebab ikut bentuk, sebab jari telunjuk kaki Nabi panjang, paling panjang. Setengah orang ibu jari kaki dia panjang kan, hak lain pendek. Dah hak ni Nabi macam tu, sebab ibu jari Nabi, jari telunjuk Nabi paling tinggi, kemudian hak dia yang rendah. Sebab tu kasut Nabi macam tu. Dia mengikut bentuk, dan dia ada dua tali. Kita satu tali. Orang yang mula-mula pakai kasut satu tali Sayyidina Osman. Nabi pakai kasut dua tali. Sayyidina Bakar ikut dua tali. Sayyidina Umar dua tali. Sayyidina Osman dia pakai satu tali. Nak abang kata tak apa boleh pakai satu tali pun. Sayyidina Osman banyak macam tu kan. Sayyidina Osman ni dia nak menerangkan. Waktu mana Nabi berkhutbah, Nabi duduk atas, Sayyidina Bakar turun duduk bawah. Satu tangga. Sayyidina Umar turun lagi satu tangga. Sayyidina Osman naik balik duduk atas. Macam mana Nabi duduk. Nak menerangkan. Kalau orang tak faham, kalau pakai duduk turun bawah, kita ni kena korek kubur duduk dalam mu. Setiap khalifah turun. Dan kasut Nabi yang orang duk buat sekarang tu, misal kan, banyak orang buatlah karang kubur apa semua. Dalam mazhab Imam Ahmad makruh pakai kasut kalau duduk kat kubur. Sebab Nabi pernah tengok orang yang pakai kasut, Nabi suruh ikhlaq nak laik, Nabi suruh tanggalkan kasut ketika di kubur. Itu dalam mazhab Imam Ahmad lah, bukan mazhab kita tak. Yang kata kalau dalam kubur makruh, maknanya ada jugalah.
Kalau nak pakai kasut, Nabi suruh pakai dulu dengan kaki kanan. Bila cabut dengan kiri. Dalam kitab Syama'il Imam Nabhani dia ada sebut, dia nakalkan sedikit sebahagian kelebihan tamthil lakaran capal tu. Lakaran capal tu kita sebut ini Imam Nabhani sebut disebut salah satu kelebihan dia. Abu Ja'far Ahmad bin Abdul Majid, seorang syekh yang soleh, dia memberi misal na'lin Nabi tu kepada seorang pelajar dia. Kemudian pelajar dia datang balik, dia kata, aku tengok kemarin ni ada satu barakah yang ajib kepada timsal ni. Dia kata apa? Bini dia sakit perut, sakit sungguh-sungguh, tak tahu nak buat macam mana. Dia kata kada yuhlikuha, hampir-hampir membinasakan dia. Bini dia hampir-hampir nak KO sakit sungguh ni, tak tahu buat macam mana. Maka dia ambil timsal syabal tadi, dia letak di tempat yang sakit tu, dan dia berdoa, Allahumma, doa kepada Allah, bukan kasut tu. Doa kepada Allah, arini barakata sahibi hadzal na'li, tunjukkan aku keberkatan empunya kasut ini. Maka Allah menyembuh ketika itu juga. Fasyafaha Allah Ta'ala lilhin, ketika itu juga Allah sembuhkan dia. Tu berkat dengan sebab apa? Keberkatan timsal tu. Di antaranya lagi Abu Ishaq kata, qala Abul Qasim bin Muhammad, dia kata, Abul Qasim Muhammad kata, sebahagian daripada yang mujarrab, yang dah yang dah dicuba keberkatannya, barang siapa yang pegang timsal tadi, misal tadi, lakaran tadi, dengan niat apa? Tabarruk, maka dia akan dapat keamanan daripada orang yang membenci dia ataupun musuh dia, dan Allah jaga dia daripada syaitan dan hasad. Dan kalau orang yang hamil sakit, memegang dia dengan tangan kanan, dan ketika itu sakit nak beranak, maka Allah permudahkan urusannya bihaulillahi ta'ala quwwatih. Orang siapa bahasa mengandung tu buat berbagai-bagai cara ulama buat kan, ada apa wali 7 lah apa kan. Salah satunya timsal Nabi. Kita buat bubuh dalam plastik elok-elok, jangan bagi kena darah apa semua. Bila mana pesan dekat bini anak beranak nanti ni, buh kat tapak tangan ni, seluk macam tu pakai pegang ni. Ingat kepada Nabi, ya Allah, tunjukkan keberkatan Nabimu, permudahkan aku nak bersalinkan. Kita ada hajat apa-apa pun, bolehlah banyak. Ini semua ulama cerita dah. Ni ulama cerita. Tak betul pun ulama, kalau betul pun ulama. Kalau nak marah pun marah ke ulama. Kalau nak tanggungjawab nanti tanggungjawab dengan ulama. Nak berlawan apa, berlawan dengan ulama kita, tak arti apa, tak tolong cerita ya. Di antara khawas yang disebut Imam Nabhani ni, dia ada buat Jawahirul Bihar. Saya ada kitab tu kat rumah 4 jilid. Habib Salim suka kitab ni. Dia menghimpunkan cerita pasal Nabi saja, 4 jilid. Imam Nabhani dia mengkumpulkan ulama ni kata ulama ni adalah satu bab tentang ba'ni'al Nabi. Ada juga orang buat kitab Fathul Muta'al tentang khas ucapan Nabi kan. Ada banyak di sana. Di antara kelebihan yang disebut disebut secara ringkasnya orang yang di antara kelebihan dia lah selamat daripada sihir. Orang yang selalu bawa dia akan diterima. Lahul qabulut tam minal khalq, dia diterima makhluk. Selalu bawa siapa lu kan? Kita benda apa yang selalu bawa? Buh bukit, buh lelak, buh dalam dompet ke, tapi muliakan niat nak dia semua ni apa? Niat kita macam kita dah sebut tu lah. Kalau kita niat baik, baiklah. Kalau niat tak baik, tak baik lah. Kalau kita anggap dia tak ada apa-apa, tak ada apa-apa lah. Kalau kita niat bahawa berkat Nabi, maka Allah makbulkan, sebab hak bagi tu Tuhan lah kan. Bukannya benda tu mana ada siapa tekot capal tu bagi bekas, tak ada. Sama lah macam kita kan beli ubat Panadol tu, hang kena demam hang makan ni elok makan puh lega tu. Hang makan lah ni sejam terus lega. Siapa yang bagi lega? Bukan Panadol. Siapa yang tekot Panadol? Syirik juga. Bukan sama benda pun.
Hak ni pun sama, ni asbab juga. Keberkatan Allah juga yang bagi benda tu hakikatnya. Kalau kita selalu bawa dia, wala budda an yazuran Nabi sallallahu alaihi wasallam au yarahu fi manamihi. Kalau kita selalu bawa, dia kata Nabi akan ziarah kita. Ataupun kita tengok Nabi di dalam mimpi, selalu bawa. Pernah tak kita tengok Nabi? Tak pernah tu. Apa saja amalan yang boleh kita tengok Nabi ni, buatlah. Hak paling mudah ni. Bawa selalu. Kerana apa? Kasih kat Nabi ni aku bawa selalu. Ada lekat di hati aku ni kalau pakai ni. Jahit. Tapi ridak tu jaga. Ridak kopiah yang ada capal. Untuk apa? Kalau kita nak agungkan dia, tak usahlah masuk tempat yang tak elok, jamban dan sebagainya. Janganlah dibuat jejak-jejak pula kan. Tempatkan di mulia lah. Kalau kita kata kita nak muliakan. Muhtaram lah. Tak ada lah hadis kata tak boleh. Tapi itu cara menghormati kita. Adab kita nak menghormati. Nak cari hadis memang tak ada. Tapi kita kata itu penghormatan kita. Itu semua al-mashhad ala al-madad ala qadri al-mashhad lah. Pemberian Allah itu qadar mana i'tiqad hati kita. Bersungguh-sungguhnya hati kita dapat. Bersungguh-sungguh. Ada orang ada ustaz ni cerita ada seorang ni depan Kaabah, dia nak cium Hajarul Aswad tak boleh-boleh. Lah kali dia duduk kejuh, dia angkat tangan, ya Allah, dia cakap kuat-kuat ni, ya Allah, aku mai juh ni, aku nak cium Hajarul Aswad ni, ya Allah, bagilah aku boleh. Ustaz ni duduk sebelah nak tergelak sampai ni kalau nak doa ya pun tak payah nak joret-joret seperti tu, tapi dia sungguh-sungguh. Dia jerit-jerit angkat tangan tu, tak masuk sampai depan mata ustaz ni tengok sendiri. Sebab apa? Allah bagi qadar hati kita. Kita cakap kat orang kita hati ni kan, tapi sebenarnya hati seseorang tu. Kalau kau tu angkat tangan sejam pun hati dia kosong, tak ada. Tapi kalau hati ni tulus, dapatlah. Semua benda sama. Al-madad ala qadril mashhad. Pemberian Allah tu mengikut hati kita. Kalau kita ingat kat Nabi, percaya sungguh dengan Nabi ni, rindu sungguh kat Nabi, Nabi mai. Kita buat tu kerana apa? Kerana takzim Nabi. Kita buat tu kerana apa? Rindu kat Nabi, Nabi mai. Simpan sungguh-sungguh sebab apa? Aku ni tak ada nak tengok Nabi ni. Hak ni je ada pun peninggalan Nabi kat aku. Rambut Nabi ni, sebahagian tabi'in kata, aku ada sehelai rambut Nabi. Tabi'in hak lain dengar, dia kata apa? Aku, kalau Tuhan bagi satu dunia harta ni kepada aku akan gadaikan semuanya untuk mendapatkan selai rambut Nabi. Bernilainya rambut Nabi tu. Sebab apa? Cinta daripada kat Nabi. Satu dunia ni baik tak mau. Bagi semua. Sebab apa? Nak tukar dengan selai rambut Nabi. Sanggup. Kita hak lain tak ada. Rambut Nabi pun kita tak. Apa hak ada? Nabi tinggalkan satu benda kita kan. Boleh buat kenang-kenangan lah. Kita nak tengok Allah Akbar. Tengok hak tu. Capan Nabi ulama buat kita. So kurang-kurang kita. Hak lain tak ada. Dan sunnah Nabi ya. Nabi tinggal kat kita kan. Sunnah Nabi, pakaian Nabi, siwak Nabi. Hak lain pun buat. Dan di antara kelebihannya dia kata, kalau kita di dalam tahanan, kalau kita di dalam tentera, maka ketika berperang kita akan menang. Dan tidak akan ada, kalau kita dalam satu rombongan, tak akan dicuri. Kalau ada dalam kapal, tak akan tenggelam. Kalau ada di rumah, tak akan terbakar. Kalau ada di mata benda kita, takkan dicuri. Semua ni dengan berkat Nabi dan kemuliaan ni. Ini secara ringkas lah. Ada lagi ulama sebut. Ini semua ulama yang sebut. Allah alam. Ada orang, kalau ada orang tak suka kan. Allah alam, kita pun tak tahu. Jangan duk tanya kita pasal apa. Tanya ulama lah. Kalau tak suka apa ulama buat lah kan. Nak menjawab pun menjawab dengan ulama lah. Habis. Dan disebut pula quwwatuhul badaniyah, kekuatan badan Nabi. Allah alam.